Kumpulan kami akan mengadakan kajian tentang pendatang asing ke Malaysia di kawasan Batu Pahat terhadap kehidupan sosial, ekonomi dan politik negara. Kesan pertama yang lebih jelas ialah pendatang asing telah mengubah landscape kepelbagaian budaya dan etnik Malaysia serta dinamika sosial masyarakat tempatan. Selain itu, pendatang asing juga memberi kesan kepada komuniti pendatang dan dasar kenegaraan dan integrasi sosial. Oleh itu, tujuan kajian ini adalah untuk mengkaji bagaimana pasaran tenaga kerja Batu Pahat dipengaruhi oleh kedatangan pendatang asing. Dan melalui kajian ini, kita dapat memahami tentang kesan kedatangan pendatang asing di Batu Pahat terhadap ekonomi, sosial, budaya dan keselamatan negara. Tajuk kajian nombor 1 adalah pergantungan tinggi kepada tenaga kerja asing dalam industri pembinaan Malaysia. Salah satu isi kajian ialah menyiasat impak pergantungan tinggi terhadap buruh asing dalam industri pembinaan Malaysia dengan menyoroti isu-isu seperti kekurangan pekerjaan tempatan, peningkatan aktiviti jenayah, masalah sosial dan pengangguran dalam kalangan penduduk tempatan. Kajian juga menunjukkan penurunan produktiviti dalam projek pembinaan. Kaitan dengan tajuk kajian adalah mengariskan satu sudut pandangan mengenai impak kedatangan buruh asing, memperlihatkan aspek negatif dan positif interaksi masyarakat tempatan dan pendatang asing, memberi tumpuan kepada isu-isu sosial dan ekonomi yang berkaitan dengan tajuk kajian utama. Kajian kes bentuk penerimaan masyarakat tempatan terhadap pelarian Rohingya di Ampang, Selangor. Tajuk kajian kedua adalah cara masyarakat tempatan menerima pelarian Rohingya di Ampang, Selangor. Salah satu isi kajian adalah meneliti bentuk penerimaan masyarakat tempatan terhadap pelarian Rohingya, menyentuh isu-isu seperti sikap, jenayah, gaya hidup, hak asasi manusia dan simpati. Kajian menunjukkan perbezaan perspektif di kalangan masyarakat tempatan terhadap pelarian Rohingya. Kaitan dengan tajuk kajian adalah merangkumi aspek penerimaan masyarakat tempatan terhadap kedatangan pendatang asing, memfokuskan kepada faktor-faktor yang mempengaruhi bentuk penerimaan dan ketidaksetujuan, isu kemasukan pekerja asing terhadap kesejahteraan hidup masyarakat Malaysia. Tajuk kajian ketiga iaitu kesimpulannya adalah isu kemasukan pekerja asing terhadap kesejahteraan hidup masyarakat Malaysia. Salah satu isi kajiannya adalah membincangkan kesan penghijrahan pekerja asing yang tidak terkawal terhadap ekonomi dan keselamatan awam Malaysia, menyoroti isu pengangguran, kesihatan awam dan kebajikan sosial dalam konteks kedatangan pekerja asing. Kaitan dengan tajuk kajian ialah menunjukkan dampak negatif yang mungkin timbul akibat ketidakseimbangan dalam kemasukan pekerja asing dan memberi cadangan langkah-langkah penyelesaian. Sorotan dicuca di atas memberikan gambaran yang luas tentang isu-isu yang berkaitan dengan kedatangan pendatang asing di Malaysia.
Kajian-kajian ini merangkumi aspek-aspek seperti ekonomi, sosial dan kesihatan awam, memberikan gambaran holistik yang relevan dengan tajuk kajian utama, pengaruh dan interaksi kedatangan pendatang asing di Malaysia Batu Pahat. Walaupun fokus geografi berbeza, mereka memberikan perspektif yang boleh digunakan untuk merangkum impak kedatangan pendatang asing di pelbagai lokasi di Malaysia, termasuk Batu Pahat. Pendekatan kaedah kajian. Kajian kualitatif dan kuantitatif. Penyelidikan ini mengadaptasi pendekatan kualitatif dan kuantitatif dengan menggunakan reka bentuk kajian kes untuk menjelajahi pengaruh dan interaksi kedatangan pendatang asing di Batu Pahat, Malaysia. Pendekatan kualitatif dipilih kerana ia membolehkan pemahaman mendalam tentang realiti kompleks dan kontekstual di lapangan. Reka bentuk kajian kes dipilih kerana ia sesuai untuk meneroka isu-isu yang berkaitan dengan kehidupan sosial, ekonomi dan politik dalam konteks yang terhad secara mendalam. Manakala pendekatan kuantitatif dipilih kerana membolehkan pengukuran secara kuantitatif terhadap pandangan masyarakat melalui soal selidik berstruktur, memberikan data statistik yang dapat dianalisis untuk mengenal pasti trend dan hubungan. Kombinasi kajian kualitatif dan kuantitatif membolehkan penyelidik untuk menyediakan pemahaman yang mendalam melalui naratif dan pada masa yang sama memberikan asas statistik yang kukuh. Reka bentuk kajian kes. Kajian kes merupakan pendekatan yang sesuai untuk merungkai konteks dan keadaan sebenar di Batu Pahat. Beberapa kajian kes akan dipilih bagi memahami impak kedatangan pendatang asing dari pelbagai perspektif, termasuk dari segi ekonomi, sosial dan budaya. Setiap kajian kes akan memberikan gambaran holistik yang memperkaya analisis keseluruhan. Pendekatan mengumpul data. Metod 1, analisis dokumen. Dalam konteks analisis dokumen, kajian akan memanfaatkan 3 artikel jurnal relevan yang membahas isu kedatangan pendatang asing di Malaysia. Pensampilan bertujuan akan digunakan untuk memilih artikel yang secara spesifik membahas aspek-aspek relevan dengan kedatangan pendatang asing. 3 artikel jurnal yang dipilih telah diidentifikasikan iaitu High Dependency on Foreign Worker in Malaysian Construction Industry. Seterusnya, kes kajian bentuk penerimaan masyarakat tempatan terhadap pelarian Rohingya di Ampang, Selangor. Akhir sekali, isu kemasukan pekerja asing terhadap kesejahteraan hidup masyarakat Malaysia. Analisis ini akan diberi landasan teori dan konteks yang kaya untuk kajian ini. Metod kedua yang digunakan adalah soal selidik berstruktur akan diterapkan untuk mengumpul data kuantitatif yang mencerminkan pandangan masyarakat terhadap isu pendatang asing. Kaedah soal selidik ini disebarkan pada laman media massa dengan menggunakan Google Form. Melalui kaedah ini, responden dari berbagai lapisan masyarakat Malaysia termasuk penduduk tempatan dan pendatang asing akan dipilih untuk memberi pemahaman yang komprehensif. Seterusnya, pendekatan menganalisis data. Proses analisis dokumen akan melibatkan analisis kandungan untuk mengidentifikasi tema dan pola utama dalam artikel jurnal. Bagi data kuantitatif dari soal selidik, perisian statistik seperti SPSS akan digunakan untuk menganalisis trend dan hubungan di antara faktor-faktor yang diteliti. Temu bual mendalam juga dianalisis menggunakan kaedah analisis tematik untuk menggali pandangan dan pengalaman yang lebih mendalam. Dalam hasil dapatan, kita telah mengumpul data-data dengan menggunakan cara soal selidik atas talian. Soal selidik ini telah distrukturkan dalam 4 bahagian. Setiap bahagian bertujuan untuk mengkaji aspek yang berbeza dalam topik yang dikaji. Responden bagi kajian ini terdiri daripada penduduk tempatan di Batu Pahat, Malaysia. Dalam soal selidik tersebut, kita mendapati jumlah 61 responden yang menyertai dalam soal selidik tersebut. Pertama, soalan demografik. Terdapat 4 soalan yang direka iaitu jantina, umur, bangsa dan agama.
Dalam kajian ini, terdapat 28 responden lelaki dan 33 responden perempuan yang terlibat ke dalam. Menurut responden yang seragam di antara kedua jantina menunjukkan ketiadaan perbezaan yang ketara dalam penyertaan lelaki dan perempuan dalam tinjauan ini. Dalam pertanyaan umur, kita boleh tengok bahawa kebanyakan responden kita berada dalam lingkungan umur 18 hingga 24 tahun. Dalam persoalan ini, terdapat 5 pilihan disediakan. Graf ini menunjukkan bahawa terdapat 29 responden ialah bangsa Melayu, 16 responden bangsa Cina, 11 responden bangsa India, 3 responden bangsa Bumiputera dan 2 responden yang bangsa lain-lain. Soalan terakhir dalam bahagian soalan demografi yang disediakan dalam soal selidik ini ialah agama. Daripada jumlah 61 responden, terdapat 29 responden ialah individu beragama Islam, 13 responden individu beragama Buddha, 5 responden individu beragama Kristian, 12 responden individu beragama Hindu dan 2 responden yang beragama lain-lain. Dalam bahagian ini, terdapat 5 soalan yang disediakan untuk menilai impak pendatang asing terhadap ekonomi di Batu Pahat, Malaysia. Soalan direka bentuk secara penyataan skala Likert di mana responden diminta menyatakan tahap persetujuan mereka menggunakan skala 1 hingga 5. Jumlah skala daripada sangat tidak setuju kepada tidak setuju, sederhana, setuju dan sangat setuju. Soalan pertama yang ditanya adalah kedatangan pendatang asing telah memberi kesan positif kepada ekonomi tempatan. Dalam graf ini, kita boleh mendapati bahawa kebanyakan rakyat Malaysia menyatakan keyakinan rendah hingga sederhana terhadap persoalan tersebut. Soalan kedua yang ditanya adalah penyanggaan tempatan mendapat manfaat yang besar daripada pendatang asing. Dalam graf ini, kita boleh mendapati bahawa kebanyakan rakyat tempatan juga menyatakan keyakinan rendah hingga sederhana terhadap persoalan tersebut. Soalan ketiga yang ditanya adalah perkembangan ekonomi dirangsang oleh kedatangan pendatang asing telah memberi kesan positif kepada taraf hidup penduduk tempatan. Dalam graf ini, kita boleh mendapati bahawa kebanyakan rakyat Malaysia menyatakan keyakinan sederhana hingga tinggi terhadap persoalan tersebut. Soalan keempat yang ditanya adalah kedatangan pendatang asing membantu mengisi kekurangan buruh dalam sektor tertentu. Dalam graf ini, kita boleh mendapati bahawa kebanyakan rakyat Malaysia juga menyatakan keyakinan yang sederhana hingga tinggi terhadap persoalan tersebut. Persoalan terakhir yang ditanya dalam bahagian B adalah dengan kedatangan pendatang asing, pekerjaan yang sepatut diduduki oleh orang tempatan telah mengurang. Dalam graf ini, kita boleh mendapati bahawa kebanyakan rakyat Malaysia setuju bahawa persoalan tersebut telah membawa pengaruhan terhadap rakyat tempatan. Dalam bahagian C, terdapat 4 soalan yang disediakan untuk menilai kesan ketibaan pendatang asing terhadap budaya di Batu Pahat, Malaysia. Dalam kajian soalan pertama, 8.2% responden menunjukkan tahap keyakinan paling rendah dan 6.6% menunjukkan keyakinan tertinggi terhadap kebolehan memahami dan menghormati budaya antara kedua-dua kumpulan. Ini menunjukkan variasi dalam perspektif responden terhadap aspek tersebut. Untuk soalan kedua, 4.9% responden menunjukkan ketidaksetujuan terendah dan pada masa yang sama, 4.9% menunjukkan persetujuan tertinggi. Ini mencerminkan kepelbagaian pandangan dalam kalangan responden. Soalan 3, majoriti responden menyatakan pandangan positif atau seimbang terhadap pertukaran budaya antara masyarakat tempatan dan pendatang asing, dengan 4.9% menunjukkan pandangan negatif dan variasi pandangan yang mencerminkan dinamika budaya yang berlaku. Soalan akhir adalah 73% daripada responden menyatakan sikap positif terhadap kesan positif kehadiran pendatang asing dalam memberkaya pelbagai budaya di Malaysia, dengan hanya 3.23% menunjukkan ketidaksetujuan terendah dan variasi pandangan yang mencerminkan sikap yang umumnya positif. Seterusnya, dalam bahagian D, 4 soalan disediakan untuk menilai interaksi dan hubungan sosial penduduk tempatan Batu Pahat dengan pendatang asing. Dalam kajian soalan pertama, majoriti responden menyatakan tahap ketidaksetujuan yang tinggi terhadap hubungan sosial antara pendatang asing dan penduduk tempatan di Batu Pahat. Sementara 31.1% menunjukkan persetujuan tinggi
Ini mencerminkan kerumitan pandangan masyarakat terhadap isu ini. Untuk kajian soalan kedua, majoriti responden menyatakan kepercayaan positif terhadap kesan positif peluang pekerjaan untuk pendatang asing terhadap interaksi sosial dalam kalangan komuniti tuan rumah. Dengan 8.2% menunjukkan tahap ketidaksetujuan terendah. Ini mencerminkan pandangan positif yang dominan dalam kajian ini. Dalam soalan ketiga, hanya 9.84% responden memperlihatkan tahap penglibatan yang tertinggi dalam aktiviti kemasyarakatan yang melibatkan pendatang asing, dengan 24.6% menunjukkan penglibatan yang sangat rendah. Ini mencerminkan cabaran dalam merangsang keterlibatan komuniti dengan pendatang asing. Dalam soalan terakhir pada bahagian D, majoriti menyatakan pandangan neutral hingga positif terhadap penglibatan pendatang asing dalam aktiviti sosial atau komuniti, dengan 9.8% menunjukkan pandangan sangat negatif. Ini mencerminkan variasi pandangan dalam kalangan responden. Pembincangan kajian. Antara pembincangan yang didapati adalah faktor yang dikaji, kesan dikaji dan langkah mengatasi yang dikaji. Pengaruh dan interaksi kedatangan pendatang asing di Malaysia. Antara faktornya adalah impak pendatang asing terhadap ekonomi. Peluang pekerjaan merupakan satu cara untuk menjana ekonomi yang stabil. Dengan penambahan peluang pekerjaan di Malaysia, kedatangan tenaga buruh telah meningkat dan membantu pasaran tenaga buruh memberi kepada semangat kepada sektor seperti pembinaan, pelandangan dan pengamatan. Kedatangan mereka juga meningkatkan pelaburan negara ini memberi dorongan kepada pertumbuhan ekonomi yang jangka panjang yang tinggi. Kadar upah yang tinggi telah menarik pendatang asing dari negara lain untuk bekerja di Malaysia. Seterusnya, interaksi budaya dengan pendatang asing merupakan faktor kedatangan asing di Malaysia. Bahasa merupakan salah satu pendatang asing dan masyarakat tempatan yang mempunyai perbezaan. Pendatang asing harus belajar bahasa Malaysia apabila berada di sektor pekerjaan. Gaya hidup seperti pertukaran makanan boleh memberi pandangan pendatang asing bahawa makanan kita mempunyai perbezaan dari negara asal mereka. Ini dapat menarik pendatang asing bahawa mereka menanti cara makanan kita. Pendatang asing juga dapat pelajari adat resam yang dimulakan oleh masyarakat tempatan yang mempunyai bangsa yang berbeza dan berkongsi nilai-nilai budaya masing-masing antara satu sama lain. Akhir sekali, interaksi dan hubungan sosial penduduk tempatan dan pendatang asing merupakan antara faktor kedatangan asing di Malaysia. Mereka dapat mengeratkan hubungan sosial dengan masyarakat tempatan dengan menguasai bahasa Melayu supaya interaksi antara satu sama lain akan difahami dengan mudah. Sokongan kepada ekonomi tempatan dapat membantu ekonomi negara meningkat dan meningkatkan hubungan sosial yang bekerja di sektor tertutup. Pendatang asing juga perlu faham keperluan asasi dengan masyarakat tempatan seperti perumahan, pendidikan dan kesihatan bagi mengelakkan konflik. Kesan positif pengaruh dan interaksi kedatangan pendatang asing di Malaysia. Malaysia merupakan sebuah negara yang pesat membangun dengan pertumbuhan ekonomi yang mantap. Malaysia sentiasa melakukan perubahan menyeluruh, khususnya dalam pembangunan infrastruktur. Dalam usaha untuk mencapai misi tersebut, keperluan tenaga buruh diperlukan kerana memainkan peranan dalam mempercepatkan arus pertumbuhan ekonomi negara. Sungguh pun begitu, Malaysia mengalami kekurangan tenaga buruh tempatan untuk memajukan pembangunan. Terdapat kesan negatif kedatangan asing terhadap interaksi budaya dan hubungan sosial. Antara kesan negatif interaksi budaya dan pendatang asing boleh menyebabkan masyarakat tempatan melakukan pertukaran budaya. Kesan ini boleh menyebabkan masyarakat tempatan boleh melupakan imej dan cara budaya yang dibawakan oleh mereka. Budaya yang boleh mencetuskan kefahaman dengan masyarakat tempatan yang dibawakan oleh pendatang asing boleh menyebabkan konflik dan pergaduhan antara satu sama lain. Seterusnya, kesan negatif interaksi dengan hubungan sosial di pendatang asing adalah persaingan tempat pekerjaan antara masyarakat tempatan dan pendatang asing. Ini boleh menyebabkan sukar bagi masyarakat tempatan untuk mendapatkan kerja di negara mereka sendiri. Apakah mengatasi kesan negatif buruh asing di Malaysia? Kerajaan Malaysia perlu memastikan pembangunan negara dari 3 aspek utama iaitu ekonomi, politik dan sosial berada dalam tahap yang baik dan stabil. Kestabilan ini mampu menjelaskan atau mencerminkan tahap pembangunan sesebuah negara. Oleh itu, strategik kerajaan dalam mengambil tenaga pekerja asing merupakan salah satu langkah yang betul. Namun perlu bijak diatur dalam melaksanakannya.
Langkah ini perlulah dijalankan dengan sebaik mungkin tanpa mengabaikan kepentingan rakyat. Kajian ini bertujuan untuk memahami peranan pendatang asing dalam pembangunan ekonomi dan infrastruktur di Malaysia dengan penekanan pada manfaat ekonomi yang mereka bawa walaupun menegaskan kepentingan positif. Kajian ini juga menyoroti aspek-aspek seperti persaingan pekerja, budaya dan cabaran bahasa yang berkaitan dengan kedatangan pendatang asing. Fokus utama kajian adalah pada kesan kedatangan pendatang asing dan strategi pengendalian yang efektif. Dengan pendekatan menyeluruh, kajian ini menjawab isu-isu tersebut dari sudut pandangan ekonomi, sosial dan budaya. Masalah utama dibahaskan dengan menekankan bagaimana kerajaan boleh menangani tantangan ini. Tujuan kajian ini tercapai melalui penggunaan metodologi pendidikan mendalam dan analisis data dari pelbagai sumber. Khususnya, kajian memberikan perspektif tentang cara kerajaan Malaysia mengendalikan kedatangan pendatang asing, menunjukkan keperluan untuk menyelaraskan kepentingan ekonomi dengan keperluan sosial dan budaya masyarakat tempatan. Walaupun kajian ini memberikan pemahaman yang menyeluruh, terdapat limitasi yang perlu diakui. Salah satu limitasi utama adalah ketidakfokusan terperinci pada elemen tertentu seperti kesan keseluruhan terhadap industri tertentu atau analisis lebih mendalam tentang pandangan masyarakat tempatan. Kajian seterusnya disarankan untuk memberikan perhatian khusus kepada elemen ini dan melibatkan analisis negara lain dengan masalah serupa untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas dan penyelesaian yang lebih baik. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.